Pada 16 hari bulan Julai tahun 1981, Tun Hussein Onn meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. Keesokan harinya, Tun Mahathir mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Ia adalah pengalaman yang sukar dibayangkan oleh Tun Mahathir sendiri. Beliau sememangnya bercita-cita untuk sampai ke tahap ini, tetapi tidak menjangkakan terkabul dalam tempoh masa yang begitu cepat. Sekalipun tidak terbayang akan memegang jawatan kepimpinan tertinggi negara pada masa tersebut, beliau memberanikan dirinya untuk menerima amanah yang amat besar ini. Cabaran pertama beliau ialah memilih timbalannya yang akan berganding bahu memimpin negara. Tentunya Tun Mahathir tidak mahu mewujudkan keadaan yang tidak selesa baginya dengan melanggar tradisi sedia ada. Beliau mempunyai pengalaman pahit sebagai timbalan Perdana Menteri yang tidak diterima dengan baik oleh beberapa kumpulan dalam UMNO, termasuk pemimpin kanan, kerana pemilihannya oleh Tun Hussein dikatakan melanggar tradisi sedia ada parti. Semasa beliau menjadi timbalan Presiden UMNO, beliau tidak membina lingkaran kepimpinan yang kuat dalam kalangan pemimpin di bawahnya. Tidak ada orang kanan yang dijadikannya sebagai pemimpin pembantu yang boleh dibawa bersama naik pada kedudukan timbalannya. Apa yang beliau fahami ketika menjadi pemimpin kedua tertinggi adalah dirinya dan para menteri yang lain kesemuanya pengikut dan penyokong Tun Hussein Onn. Mereka semuanya berkhidmat untuk Tun Hussein kerana beliau berkhidmat untuk negara. Itulah sebabnya apabila dilantik sebagai Perdana Menteri, beliau tidak mempunyai calon tertentu untuk dipilih. Oleh itu, untuk memudahkannya membuat keputusan, beliau memilih untuk berpegang kepada tradisi UMNO dan Barisan Nasional dalam pelantikan timbalan Perdana Menteri. Dengan berpegang kepada tradisi ini, beliau menjangkakan tidak ada siapa yang sepatutnya menyalahkannya jika pilihannya tidak menepati jangkaan yang sepatutnya. Beliau membiarkan Tun Musa dan Tengku Razali Hamzah bertanding jawatan timbalan Presiden UMNO. Beliau tidak mengisytiharkan sokongan kepada mana-mana calon dan meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada ahli UMNO untuk membuat keputusan. Tun Musa mengalahkan Tengku Razali dalam pemilihan tersebut dan akhirnya dilantik oleh Tun Mahathir sebagai timbalan Perdana Menteri. Tun Mahathir tidak pasti sama ada tindakannya melantik Tun Musa sebagai timbalannya akan membawa kebaikan ataupun keburukan. Hakikatnya bukan beliau yang memilih, sebaliknya ahli parti, dan beliau memilih untuk mengikut tradisi parti yang menyatakan bahawa timbalan Presiden UMNO adalah timbalan pengurusi Barisan Nasional dan secara tradisinya perlu dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Tun Mahathir menjangkakan bahawa memilih untuk tidak berpihak kepada mana-mana calon ketika Tun Musa dan Tengku Razali bertanding jawatan timbalan Presiden UMNO adalah pilihan yang terbaik. Sudah tentu beliau ingin dilihat sebagai pemimpin yang demokratik, yang percaya dan menghormati suara majoriti. Beliau faham bahawa pertandingan ini hanyalah satu proses untuk memilih calon. Sebaik sahaja selesai pemilihan, para pemilih ataupun pengundi seharusnya kembali pada kedudukan asal mereka sebagai ahli parti dan bukan penyokong calon tertentu. Untuk membuktikan prinsip demokrasi ini, beliau membawa Tengku Razali ke dalam kabinet sebagai menteri. Tindakan ini juga diambil sebagai menghargai jumlah sokongan yang agak besar diterima oleh Tengku Razali ketika pemilihan parti, di samping pengalaman dan perwatakan kepimpinannya. Tun Musa Hitam bagaimanapun memahami tindakan Tun Mahathir daripada perspektif yang berbeza. Beliau merasa tidak selesa dengan tindakan Tun Mahathir membawa masuk Tengku Razali ke dalam kabinet. Tengku Razali dianggap oleh Tun Musa sebagai musuh politiknya dan kemasukannya ke dalam kabinet adalah satu bentuk ancaman kepada kedudukannya. Tun Mahathir menulis di dalam Dr. in the House, "In 1981, I recognized that both he, Razali and Tun Musa were backed by substantial numbers in the party. If I had dropped one, I would have lost his supporters. It was fought between figures of almost equal stature and popularity. So to keep the party intact, I had to find a place for Tengku Razali. My efforts and Tengku Razali's subsequent return greatly annoyed Tun Musa, who wrote to me to complain that I had retained his rival as minister. Naturally, he did not want a political rival in the cabinet. That is politics. You try to drive out your enemy because you do not know when he will rise up and challenge you again." Sekalipun kecewa dengan keputusan Tun Mahathir membawa masuk Tengku Razali ke dalam kabinet, Tun Musa tetap meneruskan tugasnya dan menjaga hubungannya dengan Tun Mahathir pada tahun-tahun awal pentadbiran mereka.
Hubungan mereka berdua pada peringkat awal kelihatan sangat baik sehingga kan kepimpinan mereka digelar sebagai kepimpinan MM ataupun 2M, iaitu melambangkan rapatnya hubungan Mahathir dan Musa. Pada peringkat awal, Tun Musa menunjukkan sokongannya terhadap tindakan Tun Mahathir menyelesaikan masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh negara ketika itu. Antaranya, negara menghadapi masalah kejatuhan harga komoditi utama dan krisis ekonomi dunia yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak. Tun Mahathir mula mengorak langkah dengan perancangan dan tindakan yang lebih bersungguh-sungguh untuk mengubah ekonomi negara daripada pergantungan terhadap komoditi berasaskan pertanian kepada ekonomi berasaskan industri dan seterusnya menjadikan negara ini sebagai kuasa ekonomi serantau. Ketika inilah Tun Musa mula menunjukkan tanda-tanda bergerak ke arah yang bertentangan. Antaranya, Tun Musa tidak memberikan sokongan yang sepatutnya terhadap projek kereta nasional. Dalam masa yang sama juga, beliau menulis surat menyatakan sikap kurang senangnya terhadap keputusan Tun Mahathir membawa masuk Tengku Razali ke dalam kabinet. Akhirnya, hubungan baik mereka berdua mula terjejas. Tempoh bulan madu kepimpinan 2M mula kehilangan serinya. Tun Mahathir menulis di dalam A Doctor in the House. I had hoped that Tun Musa and I would have a good working relationship, better than the one I had with Tun Hussein On when I was his deputy. But the honeymoon period during our so-called MM or 2M administration did not last long. He did not give me the support I needed to push through key initiatives, such as the National Car Project. And he was unhappy that I had chosen to retain Tengku Razali in the cabinet. Pasukan kepimpinan 2M akhirnya terpecah dua apabila Tun Musa memutuskan untuk meletakkan jawatan daripada kabinet sebagai timbalan Perdana Menteri pada tahun 1986. Bimbang kemungkinan berlaku perpecahan dalam parti, Majlis Tertinggi UMNO mengambil tindakan memujuk Tun Musa untuk kembali mengekalkan jawatannya sebagai timbalan Presiden Parti dan timbalan Perdana Menteri. Tun Musa akur untuk kembali sebagai timbalan Presiden UMNO tetapi enggan mengekalkan jawatannya sebagai timbalan Perdana Menteri. Tindakan ini melambangkan langkah pertama Tun Musa mengisytiharkan pemusuhan politiknya terhadap Tun Mahathir. Tun Musa memahami bahawa jawatannya sebagai timbalan Presiden UMNO diputuskan oleh anggota parti, sementara jawatannya sebagai timbalan Perdana Menteri diputuskan oleh Tun Mahathir. Dia tidak dapat menerima hakikat terpaksa tunduk dan bekerja dengan Tun Mahathir sedangkan dia tidak sependapat dengannya. Pemusuhan politik antara mereka berdua menjadi bertambah parah apabila Tun Musa membuat kejutan besar bergabung dengan Tengku Razali mencabar Tun Mahathir di dalam pemilihan parti yang paling bersejarah pada tahun 1987. Bagi Tun Mahathir, peristiwa ini adalah satu situasi yang paling genting dalam kerjaya politiknya. Beliau menulis, "Perhaps the most serious challenge I faced came during the 1987 UMNO General Assembly, when my former deputy Tun Musa Hitam teamed up with Tengku Razali Hamzah to force me out of the party presidency." Situasi yang paling sukar dalam kerjayanya ini menjadi kayu ukur terbesar yang menguji keupayaan kepimpinannya. Buat pertama kali, ujian ini bukan sahaja akan menentukan kehebatan kepimpinannya, malahan juga berpotensi menamatkan kerjaya politiknya. Beliau adalah seorang pemimpin yang baik dan sangat berprinsip. Seorang pemimpin yang berjaya mendaki ke puncak kepimpinan melalui proses pembelajaran yang panjang berasaskan masalah. Semuanya itu adalah semasa beliau berkhidmat di bawah pemimpin yang lain. Kini beliau sudah berada di puncak, pemimpin yang lain berkhidmat di bawah kepimpinannya. Kepimpinannya bukan sahaja akan diadili melalui kejayaan mempertahankan kedudukannya, malahan lebih penting daripada itu ialah menyediakan barisan kepimpinan masa hadapan negara yang lebih baik daripada kepimpinannya. Cabaran pada ketika ini bukanlah untuk mengekalkan kuasa dan mencatat kejayaan peribadi, sebaliknya untuk meninggalkan warisan kepimpinan terbaik untuk membawa negara dan rakyat ke mercuk kejayaan. Sejak peletakan jawatan Tun Musa Hitam daripada jawatannya sebagai timbalan Perdana Menteri pada tahun 1986, Tun Mahathir mula merasakan bahang krisis kepimpinan yang bakal tercetus. Walaupun kemudiannya Tun Musa kembali sebagai timbalan Presiden Parti, keengganannya untuk kembali menjawat jawatan kabinet membayangkan mesej yang membimbangkan kepada Tun Mahathir. Tun Musa bukan sahaja tidak bersedia untuk kembali dalam lingkaran hubungan dalaman Tun Mahathir, malahan menunjukkan tanda-tanda akan menentang kepimpinannya. Apabila beliau dimaklumkan bahawa Tun Musa telah bertemu dan bergabung dengan Tengku Razali untuk menentangnya dalam pemilihan parti pada tahun 1987,
keadaan berubah menjadi semakin sukar untuk beliau. Ternyata inilah cabaran yang paling besar dalam kerjaya politiknya yang berkemungkinan akan menamatkan kepimpinannya jika beliau tidak dapat bertahan. Pemilihan UMNO pada tahun 1987 adalah peristiwa paling bersejarah dalam pertembungan di antara pemimpin. Kesan daripada pertembungan ini sangat sadis sehingga semangat penubuhan UMNO tahun 1946 dikorbankan untuk memberi laluan kepada penubuhan UMNO baru. Ia juga merupakan peristiwa yang membawa kepimpinan Tun Mahathir hampir kepada titik keruntuhan. Beliau tidak dapat membayangkan bagaimana orang yang paling kanan dalam kepimpinannya dan orang yang pernah diselamatkan kerjaya politiknya boleh bekerjasama menentang beliau. Nasib menyebelahinya. Beliau dan pasukannya iaitu tim A yang dipimpinnya berjaya mengalahkan Tengku Razali dan Tun Musa bersama tim B mereka. Namun begitu, kemenangan ini hadir bersama dengan kos yang sangat tinggi. Tengku Razali dan beberapa orang pengikut Tengku Razali membawa kes pemilihan ini ke Mahkamah Tinggi dan berakhir dengan UMNO diisytiharkan sebagai organisasi yang tidak sah. Berakhirlah semangat parti UMNO yang dibina sejak tahun 1946. Tun Mahathir segera mengambil tindakan menubuhkan UMNO baru. Parti UMNO versi baru yang diberikan suntikan semangat UMNO versi lama untuk mengekalkan sokongan daripada ahli parti sedia ada. Tengku Razali juga berusaha menghidupkan semangat parti UMNO pada tahun 1946 dengan menubuhkan sebuah parti baru diberi nama Semangat 46. Beliau juga berharap dapat menyuntik semangat UMNO versi lama ke dalam parti ini. Peristiwa pengharaman UMNO menjadi titik bersejarah yang membolehkan Tun Mahathir meneruskan kepimpinannya menarajui negara sebagai Perdana Menteri sehingga peletakan jawatannya pada tahun 2003. Pengkaji dan pemerhati politik dan kepimpinan meneroka keunikan krisis kepimpinan dalam politik Malaysia dan mempersoalkan bagaimanakah bentuk kepimpinan yang menguasai politik Malaysia. Apa yang boleh kita pelajari dari kepimpinan Tun Mahathir dalam menangani pilihan raya parti UMNO pada tahun 1987. Tun Mahathir adalah pemimpin yang menjadi watak utama dalam krisis kepimpinan UMNO pada tahun 1987. Beliau bertanggungjawab menjadikan krisis ini hidup dalam sejarah yang membezakan dua era UMNO. Usaha beliau menghidupkan semula UMNO menjadi UMNO baru disambut dengan baik oleh kebanyakan ahli asal parti ini, sekalipun mendapat tentangan hebat daripada Tengku Razali dan penyokongnya. Pada Tengku Razali dan penyokongnya, Tun Mahathir adalah mengkhianat semangat UMNO tahun 1946. Namun begitu, UMNO yang beliau tubuhkan akhirnya benar-benar diterima mewakili semangat UMNO asal. Beliau tidak lagi dipersoalkan dan dipersalahkan di atas pengharaman parti UMNO asal. Namun begitu, banyak persoalan ditimbulkan di atas kegagalan beliau mengasah pemimpin untuk menjadi penggantinya. Tuduhan ini seolah-olah benar kerana beliau adalah satu-satunya Perdana Menteri yang mempunyai lebih ramai timbalan berbanding yang lain. Tun Musa, Tun Ghaffar, Anwar Ibrahim dan Tun Abdullah adalah 4 timbalan yang pernah berkhidmat di bawah beliau. Hanya Tun Abdullah yang akhirnya berjaya menggantikan beliau. Malangnya, Tun Abdullah juga akhirnya dinilai sebagai tidak kompeten untuk menggantikan beliau. Kritikan Tun Mahathir terhadap Tun Abdullah pada tahun 2008 dikatakan antara faktor utama yang membawa kepada peletakan jawatan Tun Abdullah pada awal tahun 2009. Tun Musa menyalahkan Tun Mahathir kerana dikatakan gagal mendidik dan melahirkan pemimpin pengganti yang kompeten. Semua pemimpin yang dilahirkannya dikatakan sebagai pengikut setia dan bukannya seorang pemimpin. Dan tuduhan ini mungkin dirujuk kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi. Krisis kepimpinan UMNO tahun 1987 amat menarik untuk dikaji dan dipelajari dalam konteks pengkajian terhadap proses pelan penggantian kepimpinan. Apakah ciri penting yang boleh menjayakan pelan penggantian? Apakah cabaran yang sering dihadapi? Bagaimanakah sepatutnya seorang pemimpin merancang dan bertindak untuk menyediakan lapisan pemimpin yang benar-benar kompeten bagi meneruskan visi perjuangan? Banyak persoalan yang boleh dikaji daripada analisis terhadap krisis kepimpinan UMNO tahun 1987.